Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah lewat petang kemarin berkenan berangkat ke majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia yang ke-39 tahun. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi 2 Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak Setia Usaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Matasan bin Haji Tahir. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Yasin. Duli Yang Teramat Mulia diputerakan pada 19 Ramadan 1403 Hijrah bersamaan 30 Jun 1983 Masihi. Duli Yang Teramat Mulia telah dilantik menjadi pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 18 Jamadil Akhir 1434 Hijrah bersamaan 1 Mac 2013 Masihi. Doa kesyukuran dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Matasan bin Haji Tahir yang juga memimpin sembahyang fardu Isya. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung memotong kek puja usia dan menerima pasambah daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Juga hadir ahli-ahli Jemaah Tadbir Yayasan, ahli-ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah pagi kemarin berkenan berangkat ke majlis peletakan batu asas bagi Sekolah Antarabangsa Islam Miftah An-Nur. Majlis berlangsung di Kampung Sungai Akar. Projek ini dijadualkan siap menjelang bulan Julai 2023 iaitu serentak dengan permulaan tahun kalender akademik 2023-2024.
Pihak sekolah telah bekerjasama dengan firma seni bina terkemuka untuk mereka bentuk kemudahan model dengan mengekalkan tradisi reka bentuk Islam. Kampus bertaraf dunia ini dijangka berupaya menampung lebih 1,250 pelajar dengan kemudahan baharu termasuk surau, kolam renang, perpustakaan, blok tadika, sekolah rendah dan menengah serta kantin, gimnasium dan dewan serbaguna. أشهد أن محمدًا رسول الله. Berkibarnya bendera besar negara Brunei Darussalam menandakan bermulanya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia diadakan kemarin di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan menyempurnakan penyerahan bendera besar negara Brunei Darussalam untuk dinaikkan dan dikibarkan. Bendera negara Brunei Darussalam dan poster-poster sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-76 kemudian diserahkan kepada Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Belait, Awang Ajmin bin Haji Maludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dan Awangku Rashid bin Pengiran Haji Aliuddin, Pemangku Pegawai Daerah Temborong. Bendera besar negara Brunei Darussalam ini berkibar megah di pusat Bandar Seri Begawan sehingga 31 Julai 2022. Upacara menaikkan dan pengagihan bendera negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 juga diadakan secara serentak di seluruh negara. Di daerah Brunei dan Muara, penyerahan bendera diadakan di kawasan letak kereta Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pengajian Teras Kementerian Pendidikan. Juga hadir Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Di daerah Belait, upacara diadakan di Taman Persiaran Menara Cendera Kenangan Kuala Belait. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga hadir Pemangku Pegawai Daerah Belait. Di daerah Tutong, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Juga hadir Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Di daerah Temborong, acara berlangsung di kawasan Dermaga Pekan Bangar. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Dayang Hajah Nurliah binti Haji Kula, Setiausaha Tetap Dasar dan Fiskal Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Juga hadir Pemangku Pegawai Daerah Temborong.
Status harian normal baharu COVID-19, 6 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 871 kes sembuh dilaporkan kemarin. Manakala jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 75.1% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.2%. Manakala 2.6% bagi 4 dos vaksin. Di negara Brunei Darussalam, 97.3% perusahaan tempatan merupakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang memainkan peranan penting ketika negara bergerak ke arah mempelbagaikan ekonomi. Malah di bawah Brunei Darussalam Economic Blueprints, semua aspirasi menjurus ke arah kemajuan PMKS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menekankan perkara itu pada ucap tama penutup Forum Bank Islam Brunei Darussalam BIBD SME 360 Series sempena Minggu Ekonomi Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2022. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menggariskan PMKS memainkan peranan penting dalam melindungi alam sekitar. Berikutan, banyak perniagaan kecil membentuk sebahagian daripada rantaian bekalan perniagaan yang lebih besar. Komitmen terhadap perniagaan berdaya tahan dapat menyumbang secara positif kepada rantaian bekalan dengan mengurangkan jejak karbon secara keseluruhan. Differentiates your businesses, creating value and brand reputation and goodwill. Consumer priorities nowadays have shifted in response to the global health crisis, and the demand for businesses to be more eco-conscious are gaining traction. Forum membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi prospek perniagaan tempatan, terutama dengan pembukaan semula sempadan, inflasi, gangguan rantaian bekalan dan kekurangan kaki tangan berikutan COVID-19. Para panel juga membincangkan cabaran-cabaran baharu dan meneroka visi dan peranan yang dimainkan oleh komuniti perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam menyumbang kepada ekonomi. Sementara itu, pada sebelah pagi kemarin, Forum BIBD SME 360 Series membincangkan strategi perusahaan kecil dan sederhana PKS sebagai persediaan bagi persekitaran perniagaan baharu selepas pasca pandemik. Forum diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Forum juga antara lain menggariskan bagaimana PKS boleh membantu mengukuhkan ekonomi negara ini secara kolektif dan menyediakan platform bagi para peserta dari pelbagai industri untuk bekerjasama, saling bertukar-tukar pandangan dan bersemuka. SME 360 Forum ini telah diungkayahkan bersempena dengan brand refresh for SME 360. Di mana pihak bisnes ingin orang melangkaui lagi orang punya outreach to the SME community ini to ensure yang keperluan-keperluan yang orang ada didengar and also di mana ada peluang atau opportunity untuk kami memperbaiki produk dan perkhidmatan kami. Dalam usaha membantu para syarikat dan pengusaha tempatan memperkenalkan produk perkayuan buatan masing-masing, Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan ekspor produk perkayuan negara Brunei Darussalam bersempena dengan Hari Hutan Antarabangsa 2022. Majlis perasmian ekspor berkenaan berlangsung kemarin di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Salam Bigar.
Perasmian Expo disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusen, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Di majlis ini, pemenang pertandingan pembuatan perabot kayu tempatan menerima hadiah masing-masing. Syarikat Kilang Papan Batang Mitos Sdn Berhad memenangi kategori pembuatan set perabot bilik tidur. Manakala Home BN Pallet memenangi kategori pembuatan set almari laci. Expo selama 3 hari disertai oleh Jabatan Perhutanan, Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI dan syarikat-syarikat pembuatan produk perkayuan tempatan. Majlis ilmu terus diadakan bagi mengisi masa bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Bakal jemaah haji pakej Al-Hijrah Travel and Tours baru-baru ini mendengar sesi tazkirah yang berlangsung di Hotel Azka As-Safa. Tazkirah bertajuk Falsafah dan Hikmah Pekerjaan Ibadah Haji yang disampaikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Besar. Dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran, antara lain menyentuh mengenai perlunya setiap jemaah membetulkan niat mereka agar tidak bersifat duniawi dan meraih haji yang mabrur. Alhamdulillah. Tazkirah dapat satu petunjuk dan pengajaran bagi kami untuk pergi ke Arafah nanti. Alhamdulillah juga sebagai tetamu Allah, bersyukur kehadrat Allah SWT. Sementara itu, beberapa strategi dan persiapan giat dirancang bagi memastikan kelancaran semasa mengerjakan ibadah wukuf. Antaranya memberikan taklimat dan penerangan kepada bakal jemaah haji negara mengenai persiapan dan kelengkapan yang perlu dibawa semasa berada di Arafah. Urusan sedang giat merancang bersama dengan Biasah Haji Kerajaan Negara Brunei Darussalam, khususnya bahagian pentadbiran dan perubatan, perjalanan jemaah-jemaah haji ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan balik semula ke Mekah. Dan alhamdulillah persiapan pada masa ini telah pun dibuat. Tidak lama lagi umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan untuk mendirikan sembahyang sunat Aidil Adha dan seterusnya melaksanakan ibadat korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau atau kambing bagi yang berkemampuan pada waktu yang tertentu. Perkara tersebut antara yang digariskan dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Ibadat Korban Mendidik Keluhuran Jiwa. Khutbah juga mengongsikan hikmah yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah korban yang bukan hanya dikecapi oleh pihak yang berkorban sahaja tetapi juga oleh pihak yang diagih-agihkan daging korban tersebut, antaranya golongan fakir dan miskin. Yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban ialah: pertama, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyemai sikap sentiasa bersyukur kerana salah satu hikmah pensyariatan ibadah kurban itu adalah melahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidup yang telah dikurniakannya. Ketiga, mengasuh diri dengan sikap bersabar terhadap apa jua ujian yang ditimpakan dalam kehidupan. Keempat, menyemai sikap belas kasihan dan tolong-menolong terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Sesungguhnya pensyariatan ibadah kurban itu boleh memupuk sikap pemedulian terhadap masyarakat, terutamanya kepada fakir dan miskin. Sambutan Hari Pengakap Negara Brunei Darussalam diraikan pada setiap 1 Julai. Bagi memperingati sambutan tersebut, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja kemarin.
Hadir Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Haji Rosaimi bin Haji Osman, pemangku Pesuruhjaya Ibu Pejabat Bahagian Keagamaan. Semua kaunter perkhidmatan Jabatan Buruh di Ibu Pejabat dan Cawangan Kuala Belait dibuka semula hari ini 2 Julai 2022 dan perkhidmatan Dropbox dihentikan. Jabatan Buruh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam siaran akhbarnya memaklumkan kaunter perkhidmatan tersebut akan dibuka setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.45 petang hingga 3.45 petang. Orang ramai yang berhasrat untuk membuat permohonan bagi perkhidmatan-perkhidmatan di Jabatan Buruh hendaklah menghadapkan borang permohonan beserta dengan dokumen yang lengkap. Borang permohonan boleh dimuat turun dari laman sesawang www.labor.gov.bn. Pertanyaan lanjut hubungi email dan nombor talian yang tertera. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi, Daud Iskandar dan juga Mahira untuk membawakan bahan-bahan berita menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.